Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih saudari pengacara majlis Puan Hasnida binti Osman, Kaunselor Pendidikan Negeri, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Melaka-ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #JPN Melaka, jenama kerajaan nombor 1. #Kaunselor Pendidikan Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Yang berusaha Dr. Muhammad Azam bin Ahmad, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Yang berbahagia Dr. Alizi bin Alias, Pakar Psikologi Industri. Yang dihormati Puan Rosni binti Leman, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD. Tuan Haji Ismail bin Alias, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pembelajaran. Tuan Haji Karim bin Tumin, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pengurusan Sekolah. Tuan Haji Jamsari bin Mariman, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pembangunan Murid. Seterusnya, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Alur Gajah dan Jasin, Barisan Ketua Penolong Pengarah Kanan, Barisan Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Dan seterusnya, Tuan-Tuan Pengetua, Tuan-Tuan Guru Besar, Kaunselor-Kaunselor Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Alur Gajah dan Jasin, guru-guru, anggota kumpulan pelaksana dan seterusnya hadirin dan hadirat para penonton maya yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur saya kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya program Wacana Kaunselor telah memasuki siri yang keempat bagi tahun 2021. Untuk makluman sidang hadirin sekalian, Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Melaka, Dr. Muhammad Azam bin Ahmad memberi sokongan padu kepada program ini dan beliau sebenarnya telah 2 kali bersiaran secara maya dalam usaha sama-sama menjayakan program ini. Saya bagi pihak Sektor Psikologi dan Kaunseling begitu menghargai dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua para penonton maya yang sudi masuk ke dalam talian kami pada hari ini. Terima kasih diucapkan. Semoga kita semua berada dalam lindungan Ilahi. Apa khabar para penonton sekalian? Semoga tuan-puan berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, sihat minda, sihat fizikal, sihat rohani dan sebagainya. Baiklah, pada hari ini saya akan berkongsi satu tajuk yang sangat ringkas tetapi begitu memberi makna, iaitu vaksinasi minda kekal positif. Hari ini perkataan vaksinasi tidak asing lagi. Semua orang akan bercerita tentang vaksinasi. Apakah peranan vaksinasi minda? Vaksinasi minda sebenarnya memastikan supaya kita mempunyai imunisasi minda untuk kita terus kekal positif dalam pandemik COVID-19. Baiklah tuan-tuan, sidang hadirin sekalian, penonton maya yang saya hormati, sukacita saya membawakan satu tajuk ringkas daripada sebuah buku yang ditulis oleh seorang pengarang yang terkenal di seluruh dunia, iaitu Stephen R. Covey, yang menulis buku The Leader in Me. Dan hari ini saya akan berkongsi The 7 Habits of Highly Effective People. Maksudnya, apakah tabiat yang begitu berkesan kepada kita sebagai manusia? Apakah maksud tabiat? Tabiat adalah siri laku yang kita praktikkan setiap hari hingga menjadi tingkah laku yang kekal. Dan yang menariknya tentang buku ini, satu kajian telah dibuat di banyak sekolah di luar negara menggunakan 7 tabiat ini dan impaknya sekolah tersebut
telah berjaya melonjakkan daripada segi sasiah, daripada segi prestasi akademik, daripada segi kepimpinan dan keseluruhan organisasi. Baiklah tuan-puan, kita terus kepada habit yang pertama ataupun tabiat yang pertama. Saya merakamkan slide dalam bentuk bahasa Inggeris kerana buku ini adalah dalam bahasa Inggeris, tetapi tuan-tuan dan puan-puan jangan bimbang, saya akan cuba huraikan dalam bahasa Melayu apakah yang dimaksudkan 7 tabiat tersebut. Yang pertama adalah be proaktif. Dalam pandemik COVID-19 ni tuan-puan, kita tidak cukup sekadar menjadi aktif. Kita perlu menjadi proaktif. Maksudnya lebih daripada aktif. Huraiannya adalah I am responsible person. Saya bertanggungjawab kepada diri saya. Saya adalah orang yang bertanggungjawab. Menurut Islam pula, apakah maksud tanggungjawab? Tanggungjawab adalah apa sahaja tanggungan di dunia akan kita jawab di akhirat nanti. Yang kedua, I take initiative. Kita selalu mengambil inisiatif. Kita selalu mengambil inisiatif. Kita berusaha membina inisiatif. Yang ketiga, saya yang memilih tindakan saya. Saya yang memilih tingkah laku saya. Dan saya juga memilih mood saya. Mood ni sangat penting tuan-puan. Kerana kalau kita berasa dalam gembira, biasanya kita dapat mengatasi banyak halangan dan rintangan dalam hidup. Tetapi kalau kita memilih mood sedih, dia akan memberi implikasi kepada kesihatan kita, dan yang paling mendukacitakan, dia akan attack ataupun menyerang tubuh badan kita di mana bahagian yang lemah. Dan seterusnya, be proaktif ni adalah kita tidak akan menyalahkan orang lain di atas tindakan kita yang salah. Kalau dalam kaunseling, kita selalu mengatakan bahawa klien itu membina helah bela diri. Apabila kita telah melakukan satu kesilapan dalam tindakan, sama ada berkaitan diri, berkaitan kerja, lebih baik kita rehat sebentar, kita tengok apakah kesilapan kita, dan kita tidak akan menyalahkan orang lain atas tindakan kita yang salah. Baiklah tuan-puan, saya beralih kepada habit yang kedua, petua yang kedua, iaitu begin with the end in mind. Maksudnya kita bila merancang, kita selalu pastikan perancangan itu menuju matlamat dan berakhir. Bukan kita merancang dan terbuka, merancang lagi dan terbuka. Berapa banyak perancangan pun tidak akan berjaya kalau kita tidak bawa sehingga ke akhirnya. Bagaimana kita nak merancang dan kita berjaya sampai ke akhirnya? Kita mesti membuat perancangan yang terkehadapan dan terus tetapkan matlamat. Tuan-puan yang bersama dengan saya mungkin juga ada dalam kalangan ibu bapa, mungkin ada kalangan daripada organisasi yang berbeza. Sudah pastinya kita selalu merancang perancangan strategik organisasi. Dalam rumah tangga juga kita merancang bagaimana ingin mendidik anak. Anak kita ingin kita jadikan bagaimana, tingkah laku anak-anak kita, semua dalam perancangan. Dan alangkah ruginya kalau kita tidak merancang. Yang kedua, saya memilih untuk membuat perkara atau tindakan yang memberi makna. Hari ini semua manusia dikurniakan 24 jam sehari. Tetapi ada yang dapat melakukan banyak perkara dalam 24 jam. Ada orang dapat melakukan sebahagian perkara. Ada orang 24 jam berlalu begitu sahaja. Jadi marilah kita sama-sama memilih tindakan yang memberi makna dan juga tindakan yang mampu membawa perubahan. Seterusnya, bila kita merasakan bahawa kita adalah sebahagian penting dalam organisasi kita, kita adalah bahagian yang penting dalam organisasi kita, dalam bilik darjah kita.
kita, dalam rumah kita, dalam syarikat kita dan di mana-mana sahaja bila kita merasakan kita sebahagian daripada organisasi yang penting, sudah pasti kita akan dapat menghasilkan, menyumbang ke arah misi dan visi yang ditetapkan. Contohnya adalah kalau kita ingin memandu kereta ya tuan-puan, kalau kita beranggapan kita adalah bahagian yang penting, kita adalah kunci kereta. Kereta dah ada, dah tersedia cantik, sama ada kereta Vios, Lamborghini, Honda dan sebagainya, tetapi kita adalah kunci. Jika kita tidak berperanan, kereta itu tidak akan bergerak. Begitu juga jika kita andaikan kita adalah angin dalam tayar kereta tersebut. Nampak peranan dia kecil tuan-puan, tetapi memberi sumbangan yang besar kepada organisasi. Tanpa angin dalam tayar kereta, kereta juga tidak mampu bergerak. Jadi bila habit atau tabiat ini kita tanamkan dalam jiwa anak-anak kita bahawa dia adalah sebahagian penting kepada kesejahteraan negara, pembangunan negara, anak-anak juga akan menyumbang kepada pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, di samping kita cuba mencari jalan untuk menjadi warga negara yang berjaya, warga negara yang baik. Kerana sebelum pandemik, ramai yang melancong ke luar negara, ramai yang melancong ke negara yang jauh-jauh, ramai yang menunaikan umrah. Bila kita menunaikan fardu haji, bila kita berada di luar daripada negara kita, orang akan tanya, where are you from? Kita tak jawab kita adalah Melayu, kita tak jawab kita adalah Cina, kita tak jawab juga kita adalah India, dan kita tak jawab juga kita adalah bangsa-bangsa lain. Kita dengan bangganya akan menjawab, I am Malaysian. Itu maksudnya kita bangga menjadi warga negara kita. Seterusnya tuan-puan, habit yang ketiga adalah kita meletakkan benda yang penting kepada tempat yang pertama. Bagaimana ya kita nak letakkan put first things first? Kita perlu membuat keputusan dalam hidup kita. Sebab hari ini kita nak didik diri kita sendiri. Iaitu yang pertama, kita mesti letakkan masa kepada benda yang penting, terutama bila bekerja daripada rumah. Wacana kaunselor siri 3, kita telah membawakan satu tajuk, iaitu konflik dalam organisasi. Iaitu bila ditimpa pandemik, kita berada di rumah, kita bekerja dari rumah. Tetapi bagaimana kita memilih setiap hari bila bangun daripada tidur bahawa kita tetap bekerja dari rumah dengan efektif. Atau mungkin sekali kita ada masuk ke pejabat, bagaimana kita meletakkan kerja atau apa yang perlu kita buat itu sama penting, sama hasilnya, malah lebih lagi apabila dibandingkan sebelum pandemik COVID-19. Caranya mudah, tetapi mencabar untuk dipraktikkan. Iaitu kita kena letak keutamaan. Setiap pagi kita bangun tidur, kita akan tanya diri kita, apakah keutamaan? Dan kita perlu ada jadual dan kita perlu menunaikan apa yang kita sendiri dah rancang untuk diri kita terlebih dahulu. Dan kalau di hadapan saya ini ramai para pengetua, para guru besar dan para pemimpin masyarakat, sudah pastinya kalian juga setuju dengan pendapat ini, iaitu kita perlu meletakkan keutamaan, perlu merancang mengikut jadual, perlu melaksanakan mengikut pelan-pelan tindakan yang telah kita sendiri cipta. Dan yang paling menarik dalam melaksanakan put first things first adalah kita mestilah berdisiplin dan kita mesti tersusun, well organized. Dengan itu yang kita rasakan susah pada awal tadi, mencabar pada awal tadi, dia akan menjadi satu realiti yang boleh kita implementasikan dalam hidup kita.
Ya, tuan-tuan, masih bersama dengan saya. Terima kasih masih bersama dengan saya. Habit yang keempat adalah win-win situation ataupun kita berfikir menang-menang. Dalam bahasa Inggerisnya, think win-win. Alangkah tak menariknya kalau dalam hidup kita ini kita sahaja yang ingin menang sedangkan ramai yang kalah. Bagaimana pendapat mereka yang kalah? Bagaimana perasaan mereka yang kalah? Jadi bagaimana kita nak laksanakan takbiat ini, tuan-puan yang saya hormati, penonton secara maya, iaitu kita kena imbangkan antara apa kehendak kita dan juga apa pula kehendak orang lain. Persoalannya, bagaimana kita nak buat imbangan tersebut? Bagaimana kita nak laksanakan supaya ia menjadi seimbang? Baiklah, yang pertama kita kena letak dahulu deposit. Biasa bila kita letak je deposit, orang akan ingat duit. Letak deposit, orang akan ingat duit. Dalam konteks tajuk yang saya bawa hari ini, deposit in others' emotional bank account. Maksudnya, sebut sahaja satu nama, orang akan cakap baiknya dia. Dia banyak berjasa kepada saya. Orang A ni adalah idola saya. Orang A ini banyak memotivasikan saya. Orang A ini adalah orang yang saya ingin teladani. Orang A inilah yang mengambil saya. Orang A inilah yang menyokong saya di saat saya tidak ada sesiapa. Jadi hari ini kita sama-sama belajar satu perkara lagi, iaitu deposit bukan sahaja duit, tetapi marilah kita sama-sama menambah deposit emosi dalam bank account orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita dipertanggungjawabkan, mungkin kawan-kawan baru, kawan-kawan yang kita kenal melalui secara maya, sesiapa sahaja. Dan semua orang boleh melakukannya. Dan apabila kita berjaya menambah deposit dalam akaun emosi sesiapa yang kita kenali, sebenarnya kita ada ganjaran pahala di akhirat nanti. Itu yang menariknya, tuan-puan. Itu yang menariknya. Dan dalam melaksanakan think win-win ni, dah tentunya kita akan berhadapan dengan konflik. Apakah itu konflik? Konflik adalah sesuatu yang bercanggah antara seorang dan seorang yang lain. Contoh paling mudah. Bila bertemu dengan konflik, ringkasnya telah dihurai dalam panjang lebar dalam wacana kaunselor siri 3 oleh Dr. Izzuan. Maksudnya adalah kita melihat kepada alternatif yang ketiga. InsyaAllah, apabila kita dapat melihat kepada alternatif yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, konflik tersebut dapat diurus dengan baik. Baiklah tuan-puan, saya telah masuk kepada habit yang kelima. Habit yang kelima untuk kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih berkesan, manusia yang lebih baik daripada hari semalam. Iaitu kita memilih untuk memahami sebelum kita minta difahami. Kita kena faham dulu orang lain. Dan alangkah sukarnya sesebuah organisasi jika individu tersebut minta dia sahaja difahami tanpa mengambil kira orang lain. Bagaimana kita nak laksanakan cuba memahami orang lain ni, tuan-puan? Bagaimana? Bagaimana kita nak buat, ya? Petuanya adalah kita belajar mendengar. Mendengar idea, mendengar perasaan, mendengar luahan, mendengar apa sahaja yang ingin dikatakan oleh orang lain. Lantaran itu, semua manusia di dunia dikurniakan 2 telinga dan 1 mulut. Soalan bonus. Kenapa kita tak ada 2 mulut, 1 telinga? Kenapa, ya? Kenapa Tuhan menjadikan kita ada 2 telinga, 1 mulut? Maksudnya di sini, apa yang saya faham, bila kita bercakap, kita berkongsi apa yang kita tahu. Tetapi apabila kita mendengar, kita akan belajar daripada apa yang orang lain tahu, walaupun kanak-kanak kecil.
Yang kedua, kita cuba melihat daripada sudut pandangan orang yang sedang berhadapan atau kita berurusan. Daripada viewpoint dia bagaimana. Mungkin hari ini Alhamdulillah kita tidak terkesan dengan pandemik 19, tetapi ramai yang terkesan ya tuan-puan di luar sana, ramai yang diduga dengan kehilangan orang-orang yang tersayang, ramai yang mungkin kehilangan mata pencarian, ramai yang mungkin kehilangan pekerjaan, ramai juga yang kehilangan harta benda. Jadi di sini kita cuba letakkan diri kita di tempat mereka. Okey, seterusnya kita belajar untuk mendengar tanpa mencelah. Masya Allah, inilah kemahiran paling tinggi dalam kemahiran mendengar, dan saya sendiri sedang belajar bagaimana kita nak mendengar tanpa mencelah. Apa implikasi kalau kita mendengar dan kita mencelah? Sebenarnya orang yang berbual atau mencurahkan perasaan ataupun berkongsi idea dengan kita sedikit sebanyak akan rasa tidak dihargai. Seterusnya tuan-puan sidang penonton maya yang saya hormati sekalian, kita haruslah membina keyakinan diri bila kita nak memimpin diri kita, terutamanya sewaktu melontarkan idea. Dan keyakinan ini yang paling menariknya boleh dibaca oleh orang lain. Dia tidak boleh ditulis dalam bentuk kertas, tetapi semua orang apabila memandang kita, dia tahu pada waktu itu kita yakin, kita separuh yakin atau kita hilang keyakinan diri. Marilah kita cuba membina sama-sama daripada dalam bahawa kita boleh melontarkan idea dalam apa jua organisasi. Anak-anak boleh melontarkan idea secara maya dengan guru-guru, dan juga anak kecil kita walaupun 3 tahun, 4 tahun, dia berhak untuk menyatakan apa idea yang ada di fikiran mereka dan kita hargai. Seterusnya, untuk kita belajar difahami dan memahami orang lain ini adalah kontak mata. Dalam komunikasi, kontak mata sangat penting, tetapi dia ada beberapa syarat lah ya. Tidak boleh kontak mata itu terlalu lama. Dan sebenarnya kontak mata sangat penting juga bagi para counselors, kerana kontak mata ini akan mencerminkan seseorang itu tertekan, seseorang itu rasa yakin, seseorang itu menipu, atau seseorang itu sedang dilanda simptom-simptom tidak sejahtera mindanya. Jadi mari kita belajar untuk kontak mata bila kita berkomunikasi dengan orang lain sewaktu kita ingin menerapkan tabiat memahami orang lain sebelum kita minta difahami oleh orang lain. Baiklah penonton-penonton, saya harap masih setia bersama dengan saya. Kita telah masuk dalam tabiat yang ke-6. Dalam tabiat yang ke-6 ni lebih kepada booster. Bagaimana kita ingin terus bertenaga. Sinergi. Kita kena terus bertenaga. Alhamdulillah, tahniah tuan-puan, para penonton yang telah lengkap vaksinasi kali kedua, dos kedua, dah dapat sijil vaksinasi. Kita akan lebih rasa yakin mendepani daripada segi perubatan. InsyaAllah. Dan tahniah kepada yang telah mendaftarkan diri, dan bagi sesiapa sahaja penjawat awam, terutamanya guru-guru, marilah kita sama-sama mendaftar untuk divaksinkan. Banyak kelebihannya cikgu, banyak sangat kelebihannya. Nanti kita boleh cari apakah kelebihan vaksinasi daripada pelbagai sumber, dan sila pilih sumber yang ada kredibiliti. Baiklah, bagaimana untuk kita terus kekal bertenaga? Yang pertama, kita mestilah menghargai kekuatan orang lain. Belajar daripada kejayaan orang lain. Menjadi iktibar, kita dapat iktibar daripada pengalaman orang lain. Sebab ramai di sekeliling kita ada pelbagai pengalaman. Yang pertama adalah certified qualification by certification.
Maknanya kelayakan diukur daripada sijil, tetapi ada juga kelayakan diukur daripada pengalaman, iaitu pengalaman adalah guru yang paling setia. Kemudian kita cuba belajar untuk sama-sama, bersama-sama dengan orang lain, walaupun orang itu adalah berbeza daripada kita. Mungkin berbeza daripada bangsa, berbeza daripada agama, berbeza daripada pendapat, berbeza daripada cara kerja, berbeza kerjaya. Banyak tu ya tuan-puan. Berbeza, macam-macam perbezaan, tetapi kita boleh bersama-sama dengan mereka. Percayalah, dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang sama, walaupun kembar seiras. Tidak ada. Jadi dengan keperbezaan inilah kita cuba memahami antara satu dengan lain. Kenapa kita perlu bersama-sama dalam keperbezaan ini? Kerana kita ingin bekerja dalam kumpulan. Kita ingin bekerja diterima dalam kumpulan. Kita ingin diterima dalam organisasi. Dan rugi kalau kita mempunyai tenaga pakai yang banyak, kita tidak dapat bersama-sama dalam kumpulan. Yang seterusnya adalah kita cuba mencari idea daripada orang lain dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah. Hari ini pandemik COVID-19, pelbagai negara satu dunia terkesan. Tetapi kita juga saling melihat bagaimana setiap negara itu mempunyai cara tersendiri mengekang COVID-19. So kita belajar, kita sentiasa belajar dan kita boleh ambil idea-idea yang benar tersebut dan juga boleh kita ambil untuk kita laksanakan dalam perkara-perkara yang lain. Okey, seterusnya adalah kita sebenarnya meraihkan pendapat orang lain adalah lebih baik daripada kita kekal dengan pendapat kita seorang diri. Dalam Islam, dia kata sebelum kamu mengambil keputusan, bermusyawarahlah. Kerana dengan bermusyawarah ini, kita dapat pilih idea yang terbaik. Dan seterusnya, be humble. Merendah diri, menghormati orang lain, rasa seronok bila bersama dengan orang lain. Benda tu sebenarnya memberi kita kekuatan dalaman dan memberi kita tenaga dalaman bila kita seronok bersama orang lain. Dan orang lain rasa seronok dengan kita kerana pendapatnya dihargai. Baiklah tuan-puan, sampai sudah kita kepada habit yang terakhir yang saya bawa secara maya bersama tuan-puan hari ini, iaitu sharpen the saw. Tajamkan gergaji kita. Saw tu gergaji. Adakah gergaji itu yang dimaksudkan? Dalam konteks hari ini yang saya bawa ni, sharpen the saw adalah kita kena pertingkatkan kemahiran yang kita ada. Bagaimana kita nak mempertingkatkan kemahiran? Mesti bermula dengan kesihatan diri. Kalau tuan-puan biasa ataupun mungkin tak pernah tahu, suka saya bawa satu teori Abraham Maslow. Maksudnya yang bawah sekali, tingkat yang bawah sekali adalah tingkat memenuhi keperluan asas. Lantaran itu hari ini ramai orang menderma, ramai NGO membantu anak-anak, membantu keluarga, membantu golongan-golongan yang terkesan kerana keperluan asas yang bawah itu perlu dipenuhi. Kita mestilah makan dengan sihat. Ya, kita makan. Setiap hari kita makan. Tapi hari ini kita cuba pastikan kita makan makanan yang sihat dan yang cukup untuk tubuh badan kita. Saya nak bagi maksudnya kita cuba kurangkan yang berlebihan. Obesity lah. Kita sekarang ni ramai yang berlawan. Kita cuba lawan supaya kita bukan nak kelihatan cantik. Cantik tu bonus. Tetapi kita nak kurangkan berat badan kita supaya kita kekal sihat. Yang kedua, exercise. Bila sebut exercise ni, semua orang rasa tak boleh nak exercise. Macam mana nak exercise? Tak ada masa nak exercise. Exercise ni sebenarnya banyak. Basuh bilik mandi pun exercise. Tak semestinya kita mesti dalam keadaan yang betul-betul nampak bersenam kita exercise. Berlari keliling rumah pun exercise. Berlari setempat pun exercise. Kita pilihlah ikut yang kita sesuai, yang kita seronok. Bagi yang sedang diduga dengan sakit tu,
pilihlah exercise yang disarankan oleh doktor. Dan yang paling penting adalah kita mesti boleh tidur, tuan-puan. Tidur ini adalah salah satu indikator yang akan dilihat oleh doktor sewaktu kita berjumpa dengan doktor. Kita mestilah berada pada tidur yang betul-betul rehat, iaitu kalau betul-betul kita dapat tidur dengan sempurna, 3 jam mencukupi untuk orang dewasa. Dan seterusnya, bagaimana kita nak tajamkan kita punya gergaji kehidupan ni? Masya Allah, kita kena meluangkan masa dengan keluarga. Kita kena meluangkan masa dengan kawan-kawan. Baiklah, persoalannya, saya tak boleh bersemuka. Saya tak boleh lagi nak pergi minum teh tarik bersama kawan-kawan. Saya tak boleh lagi nak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Sebab kita tertakluk kepada peraturan daripada MKN. Jadi solusinya tuan-puan, kita boleh bersosial daripada telefon bimbit kita. Ada grup-grup yang menyenangkan kita, ada grup-grup yang berpesan daripada segi agama, ada grup-grup yang kadang-kadang bertanya khabar kepada kita, dan disebabkan ibu bapa kita juga ada yang tidak tinggal bersama kita, gunakanlah peranti-peranti yang boleh kita hubungi mereka. Dengar suara pun kadang-kadang kita dah boleh mengurangkan tahap stres kita. Apatah lagi kita ada family berdekatan dengan kita. Banyak aktiviti yang kita boleh laksanakan. Baiklah, dalam ini juga diminta untuk kita pergi ke tempat yang lain. I learn in lots of ways and lots of places, not just in school. Maksudnya, apabila dibuka border nanti, semua orang boleh ke sana, ke sini tu, ambillah peluang. Dalam Islam juga Allah selalu berpesan apa Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam Al-Quran yang kita baca setiap hari, atau tuan-puan yang mempunyai anutan agama yang lain, bermusafirlah, melanconglah, supaya kita dapat melihat betapa indahnya alam ini, supaya kita dapat melihat bagaimana bangsa lain menjalani kehidupan mereka dengan gembira, dapat melihat lautan yang sangat cantik, dapat melihat gunung ganang, dapat melihat salji. Semua itu sebenarnya adalah merawat jiwa. Bukan kita duduk dalam kelompok kita sahaja. Kita dah rasa kita yang terbaik, kita yang nombor 1. Sebenarnya dalam diri kita, kita selalu kena tanam betapa cemerlang pun kita, betapa bagus pun kita, tetap ada satu bilik yang kecil dinamakan self-improvement. Self-improvement. Kita sentiasa nak mempertingkatkan diri kita. Lepas tu kita juga ambillah masa dalam sharpen the saw ni, tajamkan gergaji kehidupan kita ni, ambillah masa membantu orang lain supaya deposit emosi tadi bertambah. Bila orang hadir kepada kita memohon pertolongan, sebenarnya itulah pahala bagi orang Islam dan bagi agama-agama yang lain juga. Semua orang suka kepada kebaikan. Kalau teori kaunseling, banyak manusia memang suka kepada kebaikan walaupun dia belum lagi dapat mampu melakukan kebaikan itu. Baiklah, dah ada 7 habit. Semoga kita dapat laksanakan dalam hidup kita. The leader in me, kita memimpin, pimpin diri kita supaya kita berjaya memimpin orang lain, berjaya memimpin anak-anak kita, berjaya memimpin orang-orang di bawah pimpinan kita, berjaya memimpin sesiapa sahaja yang dipertanggungjawabkan pada kita, dan semoga kita mampu juga memimpin orang yang tidak kita kenali walaupun dengan sebaris perkataan. Baiklah tuan-puan, wacana kaunselor siri 4 ini saya akan cuba bawa secara ringkas dan telah selesailah untuk kali ini. Saya berkongsi 7 habit dan seterusnya saya ingin
mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada semua pengetua dan guru besar yang begitu komited dalam melaksanakan program meningkatkan kesedaran kesejahteraan psikologi guru negeri Melaka bagi tahun 2021. Semua guru-guru tahu bahawa program ini semua pengetua dan guru besar maklum, iaitu kalau saya sebut ringkasnya #3E. 3E ini adalah sedar, peka, tindak, dalam bahasa Inggerisnya aware, alert and action. Dan untuk makluman semua, sesiapa sahaja yang berminat untuk mengikuti program ini, bahan telah tersedia. Saya telah paparkan laman webnya, ada nanti di skrin dan akan disiarkan dari masa ke semasa dalam poster-poster kami, Sektor Psikologi dan Kaunseling, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, dan juga saya percaya semua sektor psikologi dan kaunseling seluruh negeri juga memaparkan bahan daripada talian yang sama. Terima kasih kepada bahagian psikologi dan kaunseling, Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah menyediakan bahan yang sangat menarik, sangat interaktif, sangat pelbagai yang boleh kita ambil dalam kita menjaga kesejahteraan minda kita. Dan jangan lupa kepada semua sekolah, bolehlah membuat pelaporan dalam pautan yang telah disediakan. Terima kasih kepada semua pengetua dan guru besar telah menyediakan pelaporan yang lengkap dan bertambah daripada masa ke semasa. Cuma di akhir ini saya ingin memaklumkan bagaimana untuk kita melaksanakan program ini walaupun secara pandemik COVID-19. Maksudnya kita tidak bersemuka pun dengan cikgu-cikgu kita, tetapi kita dapat laksanakan, iaitu semua pentadbir boleh upload secara dalam talian melalui WhatsApp ataupun Telegram. Itu juga salah satu cara untuk kita laksanakan program tersebut. Dan saya juga suka mewar-warkan bahawa kami, kaunselor pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, kaunselor pendidikan daerah, pejabat pendidikan daerah Melaka Tengah, Alur Gajah dan Jasin sentiasa bersama-sama anda. Sila temui kami dalam pautan yang telah disediakan. Untuk itu, pengakhir bicara, saya ingin sekali lagi berakamkan jutaan terima kasih kepada ketua yang sangat kita kasihi, Pengarah Pendidikan Negeri Melaka, Dr. Muhammad Azam bin Ahmad, yang telah melaksanakan 2 slot sebagai penceramah jemputan, sebagai perasmi, dan tidak jemu-jemu menyokong program yang mempunyai impak positif kepada seluruh warga pendidikan, khususnya pendidikan negeri Melaka. Penonton maya yang saya kasih sekalian, penonton budiman, maaf dipinta andai ada tersilap kata, tersalah tingkah sepanjang tuan-puan bersama dengan saya tidak lebih tidak kurang 1 jam ini. Dan saya juga berdoa semoga kita ada rezeki bertemu lagi dalam siri wacana kaunselor yang berikutnya. Stay safe, stay at home. Semoga kita boleh melaksanakan BDR ataupun kita bekerja dari pejabat, kekal sihat, ambil vaksinasi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.